Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 8 Ogos. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Individu lengkap 2 dos vaksin COVID-19 dibenar rentas daerah, negeri dan aktiviti ibadah. Baiki pencapaian di Rio 2016, Datuk Azizul Hasni Awang raih pingat perak Kirin Olimpik Tokyo. Baik, laporan lengkap kejayaan Datuk Azizul Hasni Awang dalam edisi Sukan Hati. Berkuat kuasa Selasa, kelonggaran kuarantin dan perjalanan diberi kepada individu yang lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemudahan terpakai di seluruh negara. Perdana Menteri berkata pengembara yang pulang atau baru tiba dari luar negara dibenar menjalani kuarantin wajib di rumah dan diberi perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah digital. Pasangan suami isteri jarak jauh serta ibu bapa yang mahu bertemu anak bawah 18 tahun turut dibenar rentas daerah dan negeri. Selain itu, aktiviti solat di masjid dan surau juga dibolehkan tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri. Perlu pastikan SOP berkaitan dengan protokol kesihatan awam seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga pastikan jemaah terus pulang setelah selesai solat. Kebenaran sama turut diberi kepada rumah ibadat bukan Islam. Kemudahan lebih banyak diberi kepada penduduk negeri fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN dan seterusnya. Sama seperti syarat untuk semua fasa, hanya individu lengkap vaksinasi boleh menerima kelonggaran diumumkan. Menurut Tan Sri Muhyiddin, rentas daerah dibenar untuk penduduk negeri terlibat. Mereka juga boleh makan di kedai makan atau restoran. Dan itu saya ingin menasihatkan orang ramai untuk dine-in ini apabila perlu sahaja dan tidak meluangkan masa yang terlalu lama. Orang ramai juga dinasihatkan untuk take away jika situasi mengizinkan. Pilihlah premis-premis yang punya sistem pengudaraan yang baik dan terbuka. Selain itu, aktiviti sukan dan riadah tanpa sentuhan fizikal dan bukan berkumpulan di kawasan terbuka dibenarkan. Antara aktiviti dibolehkan, jogging, senaman, tai chi, berbasikal, papan luncur, golf dan sebagainya. Penduduk fasa 2 ke atas juga boleh menjalankan aktiviti pelancongan dalam negeri sama melibatkan inap desa dan hotel. Kementerian dan agensi terlibat serta pemilik premis bertanggungjawab sepenuhnya melaksanakan kemudahan. Baik, keputusan memberi kemudahan kepada individu yang menerima 2 dos vaksinasi lengkap dibuat dengan sangat berhati-hati. Perdana Menteri berkata kelonggaran yang diumum adalah selaras dengan data yang dikumpul dalam negara tentang keberkesanan vaksinasi lengkap serta prinsip sains dan kesihatan awam. Kaedah sama turut diguna pakai di seluruh dunia. Keputusan pemberian kemudahan ini semestinya akan memberikan risiko peningkatan bilangan kes harian. Namun kerajaan juga tidak boleh memandang ringan manfaat setelah divaksin lengkap dan juga peranan kemudahan-kemudahan ini terhadap kesihatan mental dan fizikal rakyat serta aktiviti ekonomi negara. Bila berkata penerima vaksin lengkap dapat mengukuhkan sistem pertahanan badan terhadap jangkitan virus COVID-19 dan melindungi diri daripada mendapat gejala jangkitan yang lebih teruk serta mampu mengurangkan kadar keboleh jangkitan kes positif COVID-19 sebanyak 50%.
Baik, kes baru positif COVID-19 menurun kepada 18,688 kes berbanding 19,257 kes malam. Perkembangan baru itu menjadikan angka kumulatif kes dalam negara kini 1,262,540. Bagaimanapun, 360 kes kematian baru dicatatkan menjadikan angka keseluruhan kematian mencecah 10,749. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori. Bagi membantu petugas kesihatan mengendalikan kes-kes berkaitan COVID-19, 750 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM digerakkan ke hospital-hospital sekitar Lembah Kelang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan khidmat anggota pertahanan itu diperlukan antaranya bagi membantu membawa tong-tong oksigen kepada pesakit yang berkenaan. Dulu timbul isu tenaga kerja yang melibatkan pengurusan oksigen ni. Apabila dah habis nak ditukar dan sebagainya, ianya memerlukan tenaga kerja, memerlukan manpower. Dan Angkatan Tentera Malaysia, MINDEF, kita telah pun menyediakan 750 anggota untuk membantu hospital di seluruh Lembah Kelang ini. Beliau turut berkata ini antara perkara yang ditambah baik dan beberapa perkara lain akan ditambah baik lagi termasuk prosedur perolehan untuk pembelian ubat-ubatan serta peralatan perubatan lain. Selain itu, katanya van-van ambulans seperti Pertubuhan Bulan Sabit Merah dan St. John mungkin akan diberi token atas khidmat bakti yang diberikan. Dalam masa sama, perbincangan bakal diadakan antara pengusaha pelancongan dan Kementerian Kesihatan dalam menampung kekurangan ambulans ketika ini. Keperluan dilihat mampu membantu pengusaha van pelancongan yang terjejas. Bincang dengan pengusaha pelancongan, ya. Ini saya serahkan kepada KKM lah untuk berbincang dengan pengusaha pelancongan yang mana van-van pelancongan sekarang tak digerakkan kerana tidak ada aktiviti pelancongan. Jadi mereka dah siap dengan pemandu dan sebagainya, mungkin senang untuk kita bincang dengan mereka. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri mendengar taklimat kira-kira sejam bersama kepimpinan Hospital Tengku Ampun Rahimah Kelang mengenai status pengoperasian dan rawatan kepada pesakit COVID-19 dan pesakit bukan COVID-19. Jumlah vaksinasi di Johor dijangka mencapai 90% menjelang akhir September. Ramalan itu diletakkan berdasarkan jumlah bekalan vaksin yang bakal tiba ke negeri itu bulan ini. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, sasaran itu juga boleh dicapai dengan pembukaan beberapa lagi pusat pemberian vaksin PPV. Kita sasarkan Johor boleh sampai 45% sekurang-kurangnya populasi dewasa lengkap menerima 2 dos pada Hari Merdeka. That means that it can move to the next phase if the hospitalisation capacity is improved. Tapi dari segi vaksinasi, insyaAllah boleh. Beliau ditemui selepas melawat Iskandar Malaysia Studio yang akan dijadikan PPV menjelang minggu hadapan. Sementara itu, Kelantan memohon 1 juta dos vaksin daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi mencapai imuniti kelompok sebelum musim tengkujuh akan datang. Jelas Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob, negeri itu berupaya memberi suntikan kepada 33,000 penduduk sehari melalui 27 pusat pemberian vaksin sedia ada. Kita kebimbangan pada Oktober ini sudah musim tengkujuh. Apabila musim tengkujuh kita belum lagi dapat memenuhi 80% kebimbangan itu ada.
Jadi kita merayu sangat-sangatlah. Kerajaan negeri merayu sangat-sangat bahawa supaya permohonan kita dapat disempurnakan demi untuk menyelamatkan rakyat. Dengan adanya mobilisasi kelompok ini, kita dapat boleh insya-Allah kepada pasal ketiga pula. Kerajaan negeri menjangka sasaran 40% penduduk menerima vaksin menjelang hujung bulan ini dapat dicapai sekiranya bekalan vaksin diterima mengikut jadual. Setakat ini, 34% penduduk Kelantan telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Beliau mengulas perkara ini dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri di Kota Baru. Baik, tahun ini merupakan tahun kedua sambutan Hari Kebangsaan bakal disambut dalam suasana penularan pandemik COVID-19. Namun, ia tidak sesekali melemahkan semangat rakyat Malaysia untuk menzahirkan rasa cinta kepada negara dengan menyemarakkan kempen Kibarkan Jalur Gemilang. Laporan wartawan Nurhela Razali ada butirannya. Semangat Kibarkan Jalur Gemilang harus ditanam dengan sifat kesedaran bahawa penghormatan ke atas bendera negara adalah satu simbol nasionalisme yang perlu dihayati oleh setiap rakyat. PKP, kita harap semangat patriotisme di kalangan rakyat Malaysia tidak akan pudar. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, saya harap agar kita semua bersatu hati untuk melawan COVID-19 ini. Kita perlu terus kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda sokongan kepada negara kita untuk terus melawan jangkitan COVID-19. Antara pandemik ni, so kita pun tak boleh keluar. Saya rasa apa yang kita boleh buat, maybe kita boleh pasang lagu patriotik and then sambil kibarkan bendera dengan kita punya family, ataupun siapa yang kat rumah tu ada budak-budak, anak-anak, maybe boleh warnakan bendera dengan anak-anak. KP yang dilanjutkan, sebagai rakyat Malaysia yang ada rasa cinta akan negara, kita perlu juga sambut. Macam mengibarkan bendera. Macam saya kibarkan dekat motor. Macam inilah. Inisiatif memang tiap tahun saya kibarkan bendera itulah. Memang apa kata jiwa patriotik. Pengibaran Jalur Gemilang ini adalah sangat penting kerana ia menonjolkan kasih sayang rakyat terhadap negara dan juga kesepaduan rakyat dalam waktu musim pandemik ini. Walau tiada acara secara besar-besaran, menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah, sambutan secara maya merupakan inisiatif kerajaan dalam menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat walaupun tidak dapat menyambut secara fizikal ekoran negara masih diancam pandemik COVID-19. Jadi kita buat sahaja dalam bentuk hybrid, ada yang secara langsung, ada yang secara recording. Namun matlamatnya tetap sama. Ini adalah kempen untuk mengibarkan Jalur Gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita bersama-sama memeriahkan sambutan dengan norma baharu walau di mana sahaja kita berada. Sama-samalah kita mengibarkan Jalur Gemilang yang mampu membangkitkan semangat patriotisme sekaligus mencetuskan solidariti dalam mendepani apa jua cabaran. Nurhela Razali, Berita RTM. Unit bergerak menerusi koordinasi sukarelawan komuniti MOVAC, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedia digerakkan ke kawasan berisiko banjir yang dijangka melanda beberapa negeri Oktober ini. Jelas menterinya, Datuk Zuraida Kamarudin, beberapa lokasi telah dikenal pasti untuk vaksinasi penduduk terlibat bagi mengekang penularan COVID-19 di Pusat Pemindahan Sementara PPS ketika banjir. Kita juga, MOVAC juga ada mobile unit, klinik mobile, yang mana ketika ini oleh kerana vaksin tak cukup lagi, kita tidak gerakkan lagi. Tapi namun demikian di Pasir Mas dan juga di sini, Kota Baru, tapi mungkin Kota Baru tidak berapa relevan kerana tidak ada kawasan rural, kawasan luar bandar. Jadi kita gunakan unit mobile kita untuk turun ke kawasan luar bandar, untuk pergi ke kawasan-kawasan pedalaman kerana mereka nak datang pun susah. Dan memandangkan Kelantan ni ujung
tahun kemungkinan banjir. Namun demikian kita bersedia untuk target tempat-tempat yang cenderung dapat banjir, bencana banjir ini, untuk kita turun di sana dan berikan injection. Kerana kita takut kalau sekiranya banjir terjadi, masa-masa banjir ini akan dikumpulkan satu tempat penempatan dia panggil sementara. Tu. Jadi bila dia berkumpul tu lagi risiko tu tinggi. Beliau meninjau program koordinasi sukarelawan komuniti Movek Statik di PPV Kompleks Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petra Kota Baru Kelantan. Dalam pada itu Kerajaan Kelantan merayu penambahan bekalan vaksin COVID-19 bagi memastikan rakyatnya menerima vaksin sebelum musim tengkujuh. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob menjangkakan pada akhir Ogos 40% rakyat negeri itu menerima suntikan vaksin jika bekalan dapat diperoleh mengikut jadual ditetapkan. Baik, lelaki Rohingya Long Tiger yang pernah didakwa atas kesalahan peras ukut sekali lagi dihadapkan ke mahkamah. Kali ini dituduh mengugut dan mengurung bekas pekerjanya. Pertuduhan ke atas Long Tiger atau nama sebenarnya Abdul Hamid dibuat di Mahkamah Magistrate Muar. Tertuduh didakwa melakukan ugutan jenayah terhadap satu individu dengan tujuan hendak mendatangkan cedera parah dan kegentaran. Abdul Hamid juga didakwa mengurung seorang bangsa dalam sebuah premis. Sebuah kesalahan didakwa berlaku bulan lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Magistrate Wan Nur Fariha Najwa Wan Azham tidak diikat jamin. Kes disebut semula 8 September. 6 penjawat awam antara 68 individu ditahan dalam serbuan di sebuah pusat hiburan di Johor Bahru Jumaat lepas. Berusia antara 17 hingga 45 tahun, 44 daripadanya lelaki dan 12 wanita tempatan, manakala 11 lagi wanita dan seorang individu warga asing. Jelas Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche, salah seorang penjawat awam didapati memiliki dadah. Saringan urin mendapati 41 yang ditangkap positif dadah. Serbuan turut membawa kepada penangkapan 3 lagi individu dipercayai terlibat pengedaran dadah. Semua rampasan dadah bernilai kira-kira RM152,000 manakala nilai sitaan RM146,000. Pusat hiburan pun dah dipahamkan dia beroperasi 24 jam. Dia ada satu pintu masuk, satu pintu rahsia untuk keluar. Kalau kita tak ada maklumat orang dalam tu, memang kita tak boleh strike. Pintu dia memang tebal. Dia ada CCTV sebagainya lah. Yang menarik itu ada pejabat awam lah. Yang turut berada di dalam lokasi tersebut. Yang turut mengambil dadah. Yang turut mengambil minuman keras. Dan sebagainya lah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B, Seksyen 39A, Kurungan 2, Seksyen 12/2 dan Seksyen 15/1, A Akta Dadah Berbahaya 1952. Juga Seksyen 15/1, Akta Imigresen, Seksyen 6/2, Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Johor, serta Peraturan 17 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pelan Pemulihan Negara 2021. Kenyataan politik mengelirukan rakyat perlu dihentikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berpandangan tumpuan kini seharusnya kepada usaha menangani pandemik COVID-19. Tegas beliau, perkara yang perlu ditangani dengan baik ketika ini adalah krisis kesihatan dan ekonomi negara. Kita harap kita reda denganlah, ya, tak payah ya kenyataan sana dan sini, ya. Kita pastikan bahawa hal COVID ini, hal untuk menangani krisis kesihatan dan krisis ekonomi dapat kita tangani dengan baik. Kerana rakyat mengharapkan kerajaan terus berfungsi untuk memastikan hal-hal COVID dan hal ekonomi dapat diselesaikan tempoh terdekat. Beliau menyatakan demikian di Pasir Mas, Kelantan. Kita beralih ke perkembangan Liga Super 2021. Pasukan Terengganu FC meneruskan rentak kemenangan apabila membenam cabaran pasukan Seri Pahang FC 2-0 malam tadi. Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zin akui berpuas hati dengan persembahan anak-anak buahnya yang berjaya memungut 3 mata penuh pada perlawanan tersebut. Kita dapat skor awal 2 gol. Itu
itu menjadi kelebihan kita. So kita kita tidak bolos walaupun tidak menambah gol, tapi alhamdulillah 3 mata cukuplah untuk malam ni. So apa pun terima kasihlah saya untuk personally untuk player-player saya lah yang bermain walaupun tanpa pemain import yang terkeluar, tapi still dapat menjalankan tugas dengan mengikut cara yang kita planning lah, kita rancang. Tak pasti kenapa jadi macam ini. Nak cakap keletihan, kita dapat cuti itu semasa Kedah tak main. Jadi apa sekalipun saya kena terima hakikat dia. Dan yalah, rasa hampa juga sebab kita kalau boleh tak nak kedudukan kita dalam zon bahaya. Jadi memang saya mengharapkan sekurang-kurangnya pun serilah. Tapi malam ini memang kalau pemain kekalkan macam ini, saya rasa kita tak akan pergi ke mana. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Nerus, menyaksikan dominasi tuan rumah sepanjang perlawanan. Tuan rumah memperoleh gol sulung perlawanan pada minit ke-12 menerusi pemain import David Da Silva untuk kedudukan 1-0. JFC terus memanfaatkan kelebihan aksi di laman sendiri dengan menghukum pertahanan pelawat menerusi satu lagi gol pada minit ke-24 hasil jaringan Muhammad Faisal Abdul Halim bagi kedudukan 2-0 hingga tamat saingan. Sentiasa awasi kenderaan anda. Keperluan itu bagi mengelak kejadian seperti video tular ini. Seekor ular sawa duduk di bahagian enjin sebuah kereta sebelum dikeluarkan anggota APM. Cuaca panas atau kenderaan diparkir berhampiran semak mungkin penyebab kejadian seperti ini. Walaupun tidak dapat dipastikan lokasi rakaman, video yang dikongsi Sukan Star TV mendapat lebih 30,000 tontonan. Setiap individu mahu tampil anggun dan cantik ketika hari perkahwinan, sama seperti pengantin perempuan dari Pakistan ini selepas mengenakan persalinan seberat 100 kg ketika hari bahagianya. Persalinan itu begitu indah hasil sulaman tangan. Menurut media tempatan, tetamu yang hadir tidak berhenti memperkatakan tentangnya. Seorang kontraktor bertindak menghancurkan beberapa binaan pada bangunan baharu menggunakan mesin penggali selepas tidak dibayar oleh pemaju. Melalui rakaman tular, mesin itu dilihat meruntuhkan sekurang-kurangnya 3 balkoni selain menghancurkan beberapa tingkap dan pintu kaca. Aksi gila ini dibuat selepas pemaju dikatakan berhutang lebih 24 juta ringgit. Insiden turut memaksa polis mengepung kawasan tersebut sebagai langkah keselamatan. Suspek pada awalnya melarikan diri sebelum menyerah kepada polis. Seorang wanita dikenali Alexandra Bowser menyimpan hasrat bekerja di bilik mayat sejak usia 11 tahun lagi. Minat bermula selepas menonton dokumentari yang memaparkan aksi bedah siasat ke atas mayat. Beliau kagum dengan proses yang dibuat dan mula bercita-cita bekerja dalam bidang tersebut. Kini impian itu direalisasikan dan ditugaskan membuat bedah siasat ke atas mayat di tempat kerjanya. Wanita ini juga membuat pemeriksaan menyeluruh ke atas mayat untuk tujuan dokumentasi. Setelah muncul dengan single berjudul Remuk 3 tahun lepas, penyanyi Zarul Hussein kembali dengan single terbaru berjudul Sepenuh Hati. Kata Zarul, buah tangan terbarunya itu cukup istimewa kerana setelah sekian lama memasak impian untuk bekerjasama dengan komposer Ajai, akhirnya tahun ini impiannya tercapai. Tahniah Zarul, kita belanja teaser Sepenuh Hati sedikit. Setelah muncul dengan single berjudul Remuk 3 tahun lalu, penyanyi Zarul Hussein kembali dengan single terbaru berjudul Sepenuh Hati. Kata Zarul, buah tangan baharunya itu cukup istimewa setelah sekian lama memasang impian untuk bekerjasama dengan komposer Ajai. Akhirnya, di tahun 2001 ini, impian dia tercapai. Tahniah Abang Zarul, kita belanja teaser Sepenuh Hati sikit. Jauh hatiku kembara mencari makna cinta sejati.
menurut Ajai, lagu ni dia ilhamkan dari irama Bukalah Hatimu kumpulan Umbrella tu Latin. Dia ada Latin feel di situ, especially dekat dia punya irama music arrangement dan gitar akustik dia punya tu, itu elemen-elemen Latin kat dalam lagu. Dan dia kompos lagu ni dia macam talent kepada saya punya suara dan juga saya punya forte. Single Sepenuh Hati telah dilancarkan di saluran YouTube pada 30 Julai lalu. Liriknya ditulis oleh Iman Imran, diterbitkan oleh Inisiatif Seni Kreatif ISK dengan kerjasama with the Baby Record Sendian Berhad dan diedarkan Universal Music Malaysia. Meski cukup terkesan dengan pandemik COVID-19, setiap anggota kumpulan Kalibaskers amat bersyukur dengan keprihatinan banyak pihak buat diri mereka. Cuma ada kalanya rezeki yang mereka dapat tu tak sama. Korang ni tak cemburu sama korang ke? Tak adalah, kita tanya je. Kita tahu kita punya kemampuan kita kat mana. Kita lebih berbakat ke arah mana kan. Jadi buat masa ni kita buat kerja apa yang boleh buat lah. Jadi kita menggalakkan semua ni 55 ni buat basket online lah. Cuma hari kena lain-lain lah. Sat pergi bertembung satu saya sekarang Jumaat ada Zaki dia buat online juga basket. Saya tengah tunggu Nadira dengan Dirwan kalau dia mau buat. Menjangkau 2 dekad dalam industri muzik, penyanyi versatil Dayang Nur Faiza ingin lebih banyak berkolaborasi bersama penyanyi-penyanyi lain, terutamanya bakat baharu. Kata Dayang, penyanyi muda ini mempunyai daya berfikir yang kreatif dan lebih berdikari. Ya ke? Terasa penyanyi-penyanyi yang tak berapa nak muda tu. Apa-apa pun, kita roll VT. Wishlist Dayang daripada selain daripada album, selain daripada solo, lagu-lagu solo Dayang, wishlist Dayang adalah untuk lebih banyak menghasilkan kolaborasi, kan? Sebab bagi Dayang enjoy dia punya proses dalam membuat kolaborasi ni. Bila kita banyak idea yang bila Dayang tengok diorang keluarkan banyak idea, cara diorang bekerja, cara diorang handle diorang punya social media, benda-benda tu macam Dayang buat Dayang seronok. Dan saya sendiri pun belajar dengan diorang. Itu yang Dayang dapatlah bila Dayang dapat berkolaborasi, bukan saja artis muda, tapi yang siapa-siapa saja Dayang rasa. Sebab macam bila kita berkongsi pendapat tu kadang-kadang dia membuahkan hasil yang macam better daripada kita. Baik, berita perdana 8 Ogos berakhir di sini. Seperti biasa, jangan sebar berita palsu mengenai vaksin. Ya, bersama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.